Dalam masyarakat yang pesat berkembang, kita sering memikirkan bahawa teknologi dan program yang diadakan untuk kesihatan sudah canggih dan mencukupi membawa kesedaran kepada masyarakat. Tapi tahukah Anda, ada berbagai sebab timbul atau adanya penyakit, seperti makanan, udara, dan gaya hidup. Tapi punca dan rahsia yang sebenar terletaknya di imun sistem Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Tak keturukan penyakit berserta dengan penawarnya. Ambil langkah untuk anda dan orang yang disayangi. Nama saya Zulkifli Abdul Hamid. Okey. Jadi apa penyakit yang abang gila? Satu hari tu saya rasa dada saya macam berat nak bernafas. Dan saya rasa juga di belakang badan saya rasa macam ada sakit lah. Pasal tak tahu apa yang terjadi pada diri saya tu. Jadi malam tu juga kita pergi hospital, emergency A&E. Doktor mengesahkan yang saya ada mild heart attack. So masa ECG tu dia mengatakan demikian. Jadi lepas periksa seterusnya mereka mengatakan saya ada sumbatan di jantung saya. So mereka sarankan untuk memasukkan stent di jantung. Jadi tapi saya mengatakan yang saya tak mahu ada foreign object dalam badan saya. Okey. Pada waktu tu costing dia berapa? Ada tahu tak costing? Mereka tak mengatakan, tapi kalau saya tahu yang kawan saya dah buat kemarin ada dalam 38,000. 38,000. Yes. Okey, itu bayar cash itu pun saya itulah saya terfikir. So saya fikir-fikir juga, saya berbincang dengan keluarga saya. Mereka pun mula-mula rasa sedih dan terperanjat. Bila kakak terima panggilan dari anak kakak yang mengatakan yang bapaknya kena mild heart attack, kak rasa macam terperanjat, rasa macam kenapa dia macam gini? Rasa dia sihat-sihat je, kenapa tiba-tiba macam gini kan? Pasal memang bila abang kena dia punya rasa sakit dekat dada dia, dekat belakang, kakak ada situ, tapi dia tahan aja sampai malam. Bila ingat macam biasa je lah, maybe ada masa pool ke apa kan, tapi bila dia anak bawa ke emergency ER situ, dia dapat yang berita yang mengatakan abang dapat mild heart attack, terperanjat juga kan, pasal abang kira breadwinner of the family kan. Rasa macam ada tak terfikir macam kalau abang Zul tak ada macam mana? Itu semua berkecamuk lah kat atas kat kepala kan. Tak tahu, rasa macam susah hati, apa kata jadi. Ini semua perasaan semua macam tak tahulah nak cakap macam mana kan. Dah semua dah itulah, sedih pun sedih, kalang kabut lah. Habis anak cakap jangan datang dulu pasal tunggu ward kan. Tunggu dapatkan ward sampai abang pergi dalam pukul 10, tunggu dapat ward sampai dalam 2-3 pagi. Itu yang first time kakak nampak abang kena macam ni. Rasa dia macam, dia cakap tak, rasa macam tak sedap dada. Habis dia cakap belakang macam sakit. Setahu saya kalau orang ada heart attack ni, dia ada cold sweat, badan dia sejuk. Betul tak sejuk badan dia? Ya memang dekat dia punya forehead kan, dekat dia dahi kan ada macam rasa macam berpeluh gitu kan. Abang pun dah cakap lah dia macam tak enak gini kan. Tapi bila doktor cakap yang abang ada mild heart attack kan, yang dia cakap dia nak tahu stand kan, kakak pun macam rasa macam something is not right lah, macam kenapa dia macam gini kan. Bila sihat kat rumah, kenapa tiba-tiba macam gini, berita macam gini kan. Okey, pada waktu tu tadi abang Zul ada tak cakap dia nak gunakan ada alternatif perubatan doktor kat hospital?
dia tak nak, dia kalau boleh tak nak ada drugs in his body. Dia kalau nak boleh natural, ubatan natural. Kemudian saya teringat pula tentang transfer factor. Tadi abang ada cakap yang dia nak gunakan transfer factor. Okay, masa di hospital tu, hari pertama sampai hari keempat saya discharge, saya tak pernah makan ubat doktor. Saya sembunyikan dalam tisu, lepas tu saya buang. Pasal isteri saya dah bawa jus sama produk yang lain ni, jadi saya consume produk-produk ni aja. So saya ada juga baca cerita pasal transfer factor ni, dan ramai yang sudah mencubanya, dan alhamdulillah nampak testimonial mereka tu semuanya menjadi satu ilham dah untuk saya. Mereka menjadi sihat kembali dan bebas dari penyakit. Jadi saya nak cuba transfer factor. Yang masa tu abang cuba? Saya cuba masa tu ini kardio untuk jantung. Lagi satu ini plus. Berapa banyak bang abang makan kardio? Saya makan satu hari 6 biji. 6 biji 6 biji plus 2 biji. Dan lagi satu ni antioksidan Rovida. Okey. Rovida. Jadi mereka ni produk ni semua dia kata orang tu seiring lah. So lepas 4 hari tu, tapi sebelum saya discharge, mereka ambil darah tekanan darah saya. Tekanan darah saya normal. Diorang bilang still the surgeon says mesti nak pergi ini. Walaupun dah normal. Walaupun dah normal. Jadi dia cakap kalau I let you go, maybe you will collapse in 48 hours. So saya tak mau juga, saya tak cuba. Saya reject, 2 hari saya reject offer dia. Bila abang cakap dia tak nak ada foreign object dekat badan dia, kakak setuju. Pasal kakak pernah baca tengok dekat YouTube, baca. Because dia tak cure. It don't cure your heart problem. Just that dia cuma relieve you for a while. The drugs lah. Yeah, the drugs and the stent. Okey. Ya, dia sementara je. Because dia akan dapat another blockage. Itu doktor akan lagi satu stent kan. So bila abang suggest yang dia insisted that dia nak gunakan transfer factor, kakak setuju. Pasal kakak pernah baca buat dia punya testimonial dekat YouTube, everything yang orang gunakan ni cepat. Dia ada dia punya perubahan kan. Then tak payah, then after that kakak rasa tengok orang pun sihat. So kakak agree dengan apa abang yang dia suggest to eat. Yang lebih meyakinkan kakak ni, yang ketara tentang abang Zul bila dia makan ni, apa yang ketara yang lebih meyakinkan kakak? Sebelum bila dia dekat hospital, bila dia kat hospital yang kita gunakan ni, yang sementara dia masih kat ICU, yang kita kasih dia makan ini, within 2 hari dia ada perubahan. Itu yang buat kakak yakin, saya yakinnya yang ini boleh baikkan dia. Alhamdulillah hari ketiga, hari keempat tu nurse mengatakan sama saya, memang uncle punya tekanan darah ni normal lah. Dia cakap 120/80. So Selepas berapa hari makan? 2 hari. 2 hari. 2 hari makan, hari ketiga, hari keempat dah settle. So saya bilang doktor, saya dah boleh jalan, saya boleh turun katil. So but when the doctor's away, I can just walk down and walk to the toilet, you know. Okay. So itulah pengalaman saya. Jadi sampai sekarang saya mengambil produk ni, saya tak rasa penat lah. Tak rasa penat, boleh naik tangga 9 tingkat. Lepas kerja saya naik tangga. Umur apa dalam 50-an? Saya sekarang 56 masih boleh naik tangga Boleh, kalau nak challenge boleh. Saya tak ada cungap-cungap je, saya boleh naik.
Okey. So, itulah pengalaman saya. Sampai sekarang saya masih mengambil produk transfer factor ni untuk prevention lah. Jadi nasihat abang bagi orang yang kat luar sana macam mana? Bagi orang yang keluar sana ni, saya rasa saya nak nasihatkan supaya cubalah transfer factor, kerana transfer factor ni dapat mendatangkan perubahan hasilnya dengan cepat. Jadi kita dapat tidak membazir wang lah. Jadi saya rasa kita janganlah membuang wang banyak-banyak pergi ke doktor untuk check and recheck. So itulah saya nasihatkan, kalau boleh dapatkan segera. Kepada anda di luar sana yang belum pernah mendengar transfer factor atau belum pernah mencuba transfer factor, saya sarankan cubalah sekarang transfer factor.